Yang saya hormati Fadil Ustaz Idris Al-Banjari. Dia orang Kelantan, dia boleh bercakap panjang. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Kita berada bersama-sama di dalam satu majlis zikrullah, majlis untuk kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis yang disebut sebagai Raudah, salah satu daripada taman-taman syurga, ialah majlis ilmu yang kita duduk pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin memetik beberapa peringatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai renungan kepada kita, dan begitu juga tentang peringatan-peringatan yang diberikan oleh para sahabat kepada kita semua, supaya ianya menjadi panduan beragama kepada kehidupan kita. Ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda ungkapkan ketika Hajjatul Wada', yaitu haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tinggalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bil mu'min, al mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim, wal muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara az-zunuba wal khataya, atau kama qala. Maksudnya, sukakah aku beritahu kepada kamu mengenai seorang mukmin? Orang mukmin itu ialah dipercayai oleh orang terhadap harta dan diri mereka. Dan orang mukmin itu ialah semua orang yang selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang mujahid, yang berjuang itu ialah yang dapat menundukkan nafsunya untuk tetap taat kepada Allah. Dan orang yang hijrah ataupun muhajir ialah meninggalkan semua dosa-dosa. Ini formula ataupun kaedah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah berikan satu garis panduan kepada kita. Kalau kita nak menjadi orang-orang mukmin, antara ciri-ciri orang-orang mukmin ini ialah satunya, mukmin itu ialah orang yang manusianya aman daripada gangguan harta mereka. Maksudnya ialah
Kalau kita ni orang boleh harap dengan harta orang kepada kita, maka itu adalah merupakan orang mukmin. Harta ini ialah satu perkara yang manusia akan sentiasa tergoda. Yang kata harta ni, harta ni ialah manusia yang tergoda. Harta ni ialah merupakan juga salah satu daripada dunia ini ialah harta. Kerana dunia ini benda yang dekat, dana yadnu, yang dekat. Macam handphone ni dia anggap sebagai harta dunia. Pen ini dianggap sebagai dunia yang dekat. Lawan kepada dunia ini ialah akhirat. Akhirat tidak nampak. Salah satu daripada yang ada dalam dunia ini ialah harta. Seorang mukmin ini ialah manusia yang selamat mengenai harta mereka. Kalau zaman-zaman dulu kalau kita tengok macam Nabi SAW sendirilah, Nabi ini digelarkan sebagai orang yang Al-Amin, orang yang amanah. Waktu tu orang tak ada bank, maka Nabi lah tempat orang nak simpan harta. Oleh itu ketika baginda nak berhijrah, Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali, kamu pulangkan harta ini kepada Sianu bin Sianu yang orang simpan kat aku. Kalau zaman dulu kita tengok tok guru, orang nak pergi musafir, nak pergi Mekah, zaman Mekah lama, mak saya tu pergi Mekah tahun 74 dah salah saya. Tahun 74 25 tu itu kapal haji takhir lah. Kalau 74 je takhir. Dia pergi dengan kapal terbang, tapi barang-barang waktu tu kita kirim dengan kapal laut. Pergi kapal laut 15 jam dan 15 hari. 15 hari pergi, 15 hari balik. Tu waktu tu kira tu zaman orang pergi dengan kapal layar lagi teruk lagi kan. Lagi lama lagi. Jadi kita nak bayangkan waktu tu lama nak pergi, jadi akhirnya orang tinggal duit, tinggal emas, waktu emas lah. Orang kepada tok guru, pada tok imam, orang yang dipercayai dalam kampung dia nak simpan harta ni tadi. Ini kalau orang selamat dengan dia itu bagus. Sama juga selamat harta ni macam mana? Kalau kita bagi pinjam duit dekat dia, dia bayar balik. Itu juga merupakan orang yang dianggap mukmin, sebab harta mereka selamat, walaupun bagi pinjam dia bagi balik, bayar balik. Kita ni waktu pinjam senyum, nak bayar tu masak. Nak bayar masak. Sebab tu Nabi pun berdoa, suruh ajar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Minta jauh daripada Allah Ta'ala kita ni dibebankan dengan hutang. Hutang. Orang kata, Ustaz, tak berhutang tak berharta. Betul itu? Tak hutang tak berharta, mana nak beli rumah 200,000 300,000 tak berhutang. Tak berharta, nak beli kereta 2-3-40,000 tak berhutang, tak ada beli kan. Mana kita ni himpun duit 2-30,000. Tapi kita nak berhutang pun yang dijangka boleh kita bayar, kemampuan bayar.
Jangan kita ni layak, kita ni boleh pakai kereta kancil Asia ke kancil kan, ataupun kereta kecil-kecil lah, Proton ke sebagainya. Tak, hang tu nak ambil Volvo, Mercedes, tak boleh lah, pasal hang tak mampu. Tu dah termasuk dalam golongan yang payah. Golongan yang dianggap orang yang hina pasal kita berhutang, tak boleh nak bayar. Berhutang ni kita fikir boleh tak bayar, sebab tu hak kerajaan buat tu betul lah, bank-bank buat tu betul lah. Dia tengok kita punya hutang kita, tengok bank dia, kan ni dia sistem dia, kita tak boleh tipu. Kita pinjam dekat Maybank, walaupun kita ada pinjaman di, nak pinjam dekat Maybank, kita ada pinjam dekat dengan muamalat dekat ataupun dekat bank Islam, dia tahu tak boleh ni, tak cukup gaji awak. Hak kerajaan pun sama, nak pinjam dia ada formula dia, formula dia buat tu betul lah, tapi ada kaki ciluk kan. Dia ada sindiket dia buat slip gaji tipu. Ni semua penipu-nipu ni masalah. Dia boleh buat slip tipu dan bayar 2 bulan, kereta tak boleh bayar. Padahal memang tak boleh bayar dah, memang hang kelangkut dengan hutang. Tu hina hutang macam tu. Kita nak berhutang boleh, tapi biarlah hutang kita tadi boleh kita bayar. Itu maksudnya. Hutang kita tu boleh bayar, barulah tak apa. Jangan kita dah sibuk kita nak berhutang sedangkan kita tak mampu untuk nak bayar. Itu tak betul, tak boleh. Tuan-tuan kena ingat, hutang ni tuan-tuan pernah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi dia tak nak solat jenazah orang yang berhutang. Nabi tak mau sembahyang. Sehinggalah ada dari kalangan ahli jamaah sahabat tadi, ya Rasulullah, nanti akan aku lunaskan hutang tadi, barulah Nabi sembahyang. Nabi bukan berarti orang yang tak bayar hutang dia mati tak kena sembahyang, kena sembahyang. Cuma Nabi tak mau sembahyang, Nabi tak nak berikan penghormatan orang yang berhutang, hutang tak bayar. Nabi tak nak buat begitu. Nabi tak nak begitu sebab kerana orang yang berhutang ini bukan setakat itu saja. Orang yang berhutang ni juga tuan-tuan menyebabkan dia punya amalan dia tak terangkat. Bukan setakat amalan biasa, mati syahid. Mati syahid ni bighairi hisab, tak gaduh mandi, tak gaduh semayang yang kata mati syahid ni. Tapi kita tengok dia hutang, tak sampai dia punya pahala dia, na'udzubillah. Sebab tu dalam Islam bab berhutang dia suruh kita tulis. Tulis. Dia suruh tulis. Iza tadayantum bidainin faktubu. Bila kamu berhutang, naklah kamu tulis. Tulis. Supaya kan selalu kan apabila orang meninggal, anak dia, waris dia bagi tahu siapa-siapa yang berhutang dengan ayah saya, dengan kakak saya, mak saya, mai jumpa. Tiba-tiba hutang ni tak tulis, kacau lah. Kita pun duk terbeban. Tiba-tiba dia beritahu, ayah awak ni berhutang dengan aku 1,000. Ada tulis dah? Saksi dah? Tak ada. Kita tak bayar, takut pak kita nanti sangkut. Nak bayar pula takut hak jenis orang yang jenis jin tanah ni. Dia tak kira apa ni, kena beli ingat orang mati boleh tipu kan manusia ni pun. Dia nak ambil kesempatan. Ni pun tak boleh juga. Sebab ni Islam atur tu elok dah. Dia suruh kita ini tulis kalau berhutang. Berhutang tu suruh tulis. Sebab hakim macam ni lah. Hakim menyebabkan macam ni, sebabkan dia suruh kita tulis. Harta ni sama juga harta.
banyak duk berlaku di kampung-kampung. Nikih harta jual tanah. Biasalah kita dengan abang nak pakai duit kenduri ke, anak masuk universiti ke, jual tanah, aku jual tanah kan, aku nak pakai duit ni. Nama tak potong. Nama tak pergi jabat tanah tak potong. Nama masih nama saya lagi. Bukan kita jual kat nama tak. Padahal kita ambil dah duit daripada abang kita. Orang pun tahu dah. Anak-anak pun tahu dah. Kata kita jual kepada abang kita kat Pak Menakan dia. Jenis lengai buat mudah tu kan. Tiba-tiba mati dua-dua sebagainya, anak gaduh. Dia kata tak, memang kalau dari segi undang-undang dunia ni, bawa lah mahkamah dunia mana pun, menang anak kita. Pasal nama tu memang tulis nama kita. Bab ni jangan, bab harta ni dia orang panggil apa, tak usah duduk sembang lah bab harta ni kan. Sebab tu orang panggil apa, hal harta ni hak tua pun jadi mudah. Yang kata harta ni, hak tua pun jadi mudah yang kata harta. Sebab tu bab-bab berkenaan dengan harta kita tak boleh, kita dah anggap satu perkara yang mudah kepada kita. Nak menganggap tak kisah jangan. Jadikan orang tu apa, manusia akan dia tak kisah bab harta ni, sama ada halal atau haram, benda nampak. Sama juga kadang-kadang minta maaf. Kadang-kadang ada setengah orang dulu nikih berlaku di pondok sekolah. Orang wakaf tu atas sekolah, atas pondok. Zaman ayah dia ada, tak apalah. Memang ayah dia pun tahu. Tapi tak register atas sekolah ataupun atas pondok ke, tahfiz ke sebagainya. Bila mati, ayalah bapa tok guru lah. Anak belum tentu tok guru, mungkin anak tok haru. Kan? Empak tu okeylah, anak belum tentu. Mari dia tengok pula tanah pula, kadang-kadang hak yang tanah sekolah pula tu dia tepi jalan. Tepi jalan. Waktu tu gaduh. Ni pak bagi. Tak bangunan kami diri. Apa ambil bangunan tanah aku. Ni berlaku begitu. Kadang-kadang orang wakaf sawit, wakaf bendang kan. Kenapa ingat? Bab dia. Bab harta. Sebab Nabi SAW pun sebutlah hadis dia yang riwayatkan daripada Bukhari. La yazalu qalbu kabiru syabban fi snatain, dia kata, fi hubbi dunya wa tul aman, atau kama qala. Nabi kata sentiasalah hati manusia ni sentiasa muda dalam dua perkara. Pertama, dia kata ialah cintakan kepada dunia. Yang kedua ialah tul amal, panjang angan-angan. Yang ni manusia tak pernah jadi tua, muda. Mata tak nampak, tapi duit bila bagi kenal lagi RM5 dan RM50. Mata buka tak pernah celik mata tu kan. Tapi tang duit dia kenal. Dia ingat tang duit ustaz. Dan mata tak pernah nampak, tak apa sihat balung, tak apa sihat sikit. Tapi tang duit dia kenal lagi. Dia tahu lagi manusia ni bab duit, bab harta. Dan ni kita cakap bab harta ni, saya pun manusia. Kita tak bercakap tentang orang lain, cakap diri kita. Bab harta ni, bab harta ni manusia sentiasa muda. Dan yang keduanya ialah tul aman, panjang angan-angan, panjang cita-cita dia untuk nak, kalau boleh, nak tungkat langit atas dunia. Itu dua manusia.
Kadang-kadang ada setengah orang marah. Bila kata abang nampak segak elok walaupun umur 70 tahun, dia pun dia kan lain macam. Bila kita tengok dia kata awak nampak tua kan, marah tu. Marah semua kan. Kata muda tu dia naik lain macam. Dia naik lain macam. Yang kata manusia. Sebab tu ini ialah kita katakan hati manusia tu sentiasa muda dalam perkara yang kita sebutkan tadi. Sebab itulah berharta ni manusia tak pernah puas, tuan-tuan. Dia berharta ni manusia tak pernah puas dengan harta. Dia tak pernah puas. Sebab tu Nabi SAW pun menyebut di dalam hadisnya yang lain, hal yang berkaitan dengan Nabi kata, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin labtira salisa." Anak Adam ni kalau diberikan kepada dia 2 telaga emas, dia nak minta telaga emas yang ketiga. Manusia ni dia akan nak minta telaga emas yang ketiga. Itu sifat yang ada kepada manusia ini. Dia tak pernah puas dengan apa yang ada kepada dia. Puas tak puas bila? Sehinggalah dalam mulut dia itu masuk tanah merah, maknanya mati, barulah dia rasa puas. Batu tuan-tuan, bab berkenaan dengan kita katakan harta ni tadi ialah satu perkara benda yang manusia yang tak pernah puas. Dan oleh itulah kita tengok manusia dia tak pernah, orang kata apa, anggap perkara itu dah puas pada dia. Tak ada. Kalau orang kata saya ni puas dah dunia, bohong. Manusia ni tak pernah. Tak pernah. Nabi sebut benda itu. Ini sifat kita sebagai manusia biasa. Ada 1,000 nak 3,000, ada 3,000 nak 7,000, ada 7,000 nak 70,000, ada 70,000 nak 700,000. Biasa manusia. Puas tak puas, Nabi kata apa? Sehingga masuk dalam mulut dia tu tanah merah baru puas. Dia puasnya setelah mati baru puas. Mati puas. Adakah salah kita nak kepada harta? Tak salah. Itu sifat biasa manusia. Yang salahnya ialah kita mendapat harta itu dengan cara jalan tak betul. Tak betul. Tak boleh. Tak boleh kita mendapat harta itu dengan cara ataupun jalan yang tidak betul. Ini tak boleh. Oleh itulah antara ciri yang kita sebut tadi, Nabi kata al-mu'min man aminahun nasu ala amwalihim. Maknanya orang yang aman dengan, sebab harta dia tu simpan kat dia selamat. Selamat. Alamat. Sebab tu saya pun kadang-kadang heran juga kan. Kadang-kadang awak pun sudah ada harta, ada duit banyak kan. Sebab tu janji yang dijanji oleh Perikatan Nasional antaranya ialah dalam masa 5 tahun untuk memberikan tapak rumah 50,000 tapak rumah. Tapak bukan besar mana pun, tapak rumah 50,000. Kalau yang ni pun tak boleh bagi, berat. Sebab tu saya memberi ingatan, jangan duk tipu. Jangan tipu. Pada semalam, mari dulu saya pergi di Kampung Selamat. Saya tengok di situ, kesian tengok. Kampung Selamat ni, orang tak buat nak selamat. Duduk di tanah, rizab sungai, rizab jalan, tiup ulu, kawasan ulu. Kalau tanah di Kampung Selamat tu sebelah Masjidil Haram, Masjid Mekah tu, nasabah nak tak bagi pun. Dah duduk 20 tahun. Saya sedih sayu tu. Saya sayu.
Bila tanya pula kadang-kadang tanah hak dalam laut, dalam sungai Tasik tu hak milik orang pada dah. Hak bukan sikit-sikit, berpuluh hektar. Tak boleh lah gitu. Kan? Dia sekurang-kurangnya kita ni ada tapak rumah tak apa dah. Tapak rumah lu. Lepas tu kalau tak ada duit pun dia buat rumah sikit-sikit kan. Ada tapak rumah. Ni apabila kita nak bantu orang, pengalaman saya bila nak bantu, daripada Baitul Mal ke, daripada Bank Islam ke, daripada macam agensi saya di bawah saya tu, Yapim, bank apa, tabung haji, kita nak buat. Bila nak buat, jam dia ialah apabila tapak rumah tak ada. Bila tapak rumah tak ada, kita tak bagi. Kalaupun ada tapak rumah orang, kita kena buat surat akuan bahawasanya dia bagi duduk situ. Kita bimbang besok, bila siap rumah besok, dia tuntut, dia kata ni hak aku. Mungkin zaman dia tak apa, zaman anak dia, kita cerita tadi zaman anak dia. Itu antara benda yang kita sebut tadi. Tapi saya nak sebutnya heran manusia. Hang dah kaya dah, duit banyak, anak sebat lagi tanah orang apa? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Kalau orang semua dah ada tanah semua, tak apa, ni tak nak buat apa lagi. Kita ni cuma nak tunggu tanah kita ni ialah hak panjang 6 kaki, lebar 4 kaki je. Kubur yang kita nak carinya. Yang ni yang sepatutnya, yang ni yang kita kata tadi, saya bagi tahu semalam saya ceramah di Bukit Kantang malam, ada adun 3 adun. Kata peringat. Kalau hampa tak buat, kena jaga kata. Ni janji kita kata. Saya akan tuntut benda ni. Pasal ni kuasa, kerana adun dia ada mesyuarat setiap bulan dalam jawatan kuasa tanah daerah. Mereka ni yang tentu ni. Tanah dekat mana kosong, tanah kerajaan ni pun tahu. Jangan hampa tahu hampa nak ambil kat hampa. Dapat tahu. Kalau hampa ambil, siap. Beri kepada orang yang berhak dapat. Tak suruh kira lah apa pahaman parti apa benda pun. Dia miskin, layak dapat. Bukan kita nak kira dia layak dapat, bagilah kat dia. Orang susah miskin. Sebab tu sampai bila nak selesai masalah rakyat tak ada tanah? Kalau ada tanah, hang buka-buka geran, hang buka-buka geran, hang buka-buka geran, hang orang lain tak ada. Tak boleh. Yang ni saya kata nak kena betulkan. Betulkan. Saya sebagai pemimpin tertinggi, antara pemimpin tertinggi parti, saya akan tengok benda itu. Kalau kita berkuasa di Perak, itu janji di Perak punya. Sebab tanah ni serius pada saya. Saya cukup sedih. Banyak tempat saya pun sama waktu di Bukit Kantang. Sama juga berlaku. Berlaku begitu. Duduk. Tetap mau ada main-main. Dekat musim pilihan raya, bawa borang. Kita berisi. Lepas pilihan raya, hilang. Sampai bila masalah tu? Lalu Ustaz. Kan? Pada saya soal bukan soal politik. Susah lagi. Susah kira apa ideologi politik dia. Pasal dia susah. Kita kena tanggungjawab tau. Tanggungjawab dari Tuhan. Ni tugas jadi pemimpin ni, kita naknya kita menjadi pemudah cara. Kerajaan bayar gaji elang. Kalau saya bayar gaji elang kat saya kena fikir macam mana cara untuk nak memudahkan orang. Tak perlu lagi nak makan persen lagi. Dulu projek ni okey. Tak cukup lagi. Nak makan kawanan langsung. Mana ada orang kaya atas dunia ni, sekali makan siakap. Ada orang kot belah-belah Parit Gabes ni, makan ikan siakap sekali makan 7 ekor. Ada. Kalau makan 7 ekor tu bukan orang, merang nama dia. Saya nak sebut ini tugas tau, tugas. Tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai pemimpin. Pemimpin. Dah, nak bercakap apa? Saya dah jadi menteri 14 bulan. Tuan-tuan boleh tengoklah rekod saya. Duit 1 juta, peruntukan 1 juta yang ada sebagai menteri. Semua untuk, bukan duit saya.
beri kepada sekolah agama, beri kepada bantuan masjid, surah, bagilah. Kan duit saya. Saya tak boleh makan duit tu. Pada saya bila makan duit tu nampak api neraka. Saya bukanlah kita kata warak dah. Saya kadang-kadang bila pergi dekat hotel, homestay, kadang-kadang biasalah kan. Homestay tu kadang-kadang ada hanger. Saya bimbang takut hanger tu saya terambil orang. Takut kadang-kadang hak saya. Dia kata tak saya tinggal lah itu. Takut hanger kan mahal mana RM1 je. Kerana RM1 masuk neraka tak padan. Tak padan RM1 je. Ni orang dah kita. Mak kita didik kita gitu. Ayah kita didik kita gitu. Jamaah kita didik kita gitu. Tak boleh menang ni. RM1 je bukan banyak mana. Kita ambil hak kita sudah. Hak kita, kalau hak kita okey lah. Hak kita cukup lah. Sebab tu tuan-tuan, yang saya kasih kalian, ini yang kita sebut tadi ialah mukmin yang orang selamat harta mereka itu dengan dia. Dan wa anfusihim, yang selamat aman diri mereka. Maknanya yang dikatakan mukmin ni orang yang keselamatan manusia lain tu selamat kerana ada dia. Maksud dia orang tak ganggu orang, dia tak bunuh orang, dia tak menceroboh orang, dia tak buat, maknanya tenteram lah. Kalau dia ada di kampung tu orang seronok. Kita yang tak ni, kita jadi manusia ni apa, bila kita duduk di kampung ni, Allah, sejak dia duduk di kampung ni seronok kita. Pengajiannya hidup, suraunya hidup ni hidup kan. Tiba-tiba dia meninggal, orang akan ingat itu makna manusia berguna, itu manusia yang bagus. Kalau kita pula manusia yang tak elok, orang beritahu dia mati, eloklah kami pun nak tunggu dia mati lah. Dia sejak dia duduk kampung ni, kami pun seksa dengan tu, tak aman dunia, tak aman hidup kampung ni, tak guna. Yang kita naknya apa dia? Orang aman, keselamatan mereka, diri mereka, harta mereka rasa tentram, selamat. Ini yang kita nak. Ini yang kita mau dalam kehidupan kita, untuk menjadikan diri kita itu ialah sebagai manusia yang kita sebut tadi, ialah manusia yang aman dengan diri mereka, aman dengan kita. Wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim itu ialah manusia yang selamat dengan lidahnya dan juga tangannya. Ciri yang lain sebagai seorang muslim ini ialah orang selamat dengan lidah. Lidah ni macam saya duk wajib cakap ni, bukan elok sangat. Kita bercakap dalam sejam, ada benda yang salah, ada benda yang silap. Sebab tu kita diminta supaya istighfar dengan Allah. Silap. Dan lidah kita ni kadang-kadang bahasa kita sebagai suami isteri pun sama. Suami terasa dengan kita sebab apa? Sebab lidah. Mungkin kadang-kadang hak dia nak sebut tu betul, tapi cara dia sampaikan itu tak kena cara dengan lidah dia. Ataupun kita pun sama, nak sampaikan, nak beritahu pada isteri kita tu betul, tak salah, tapi cara penggunaan bahasa yang kita gunakan tadi tak kena, menyebabkan menjadikan hubungan retak. Sebab komunikasi yang tidak baik yang tadi berpunca daripada soal lidah ni tadi. Jadi lidah ni dia orang yang disebut sebagai al-muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, selamat dengan lidah. Lidah ni tuan-tuan ialah kita tahu dia disebut sebagai lebih berbisa daripada racun. Kita guna lidah. Kalau tak ada, kalau semua pula duduk diam dia, tak kena kan? Kalau kita pula sebagai ustaz, tiba-tiba kita ada ilmu sikit sebanyak, kita tak terangkan, tak ceritakan berkenaan dengan Islam sebagainya,
Pasal apa terang? Pasal nak jaga lidah Ustaz. Tak betul lah tu. Tak betul. Kita kena guna lidah kita ni untuk benda baik. Hak tadi ni lidah kita menyakit dengan bahasa yang kita gunakan, menyakit hati orang. Walaupun mesej kita nak sampai tu betul, tapi cara kita nak sampaikan tadi dengan cara yang tak elok, terasa hati sebagainya, itu yang dianggap sebagai orang yang tidak Muslim. Bukan menjadi kafir maksud ini. Yang maksud Muslim ni ialah orang tak sempurna dia punya iman dia. Dia tidak menjadi kufur. Tak menjadi kufur. Gitu. Dan orang yang selamat dengan tangannya. Yang dikata Muslim ni ialah orang yang selamat dengan tangannya. Tangan dia selamat. Ini tak ada lah. Mentang-mentang dia tu badan sadu elok, dia ada taekwondo, ada black belt, kan? Amai hebat semua. Tak, dia tak guna sewenang-wenang untuk nak penampar orang, untuk nak terajang orang. Dia tak buat benda gitu. Ini yang dinyatakan sebagai orang Muslim yang baik, ialah Muslim yang terdiri dari kalangan orang selamat lidahnya dan juga tangannya. Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad ialah orang yang dapat menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan jihad, melawan nafsu. Ada satu kata-kata, ni bukan hadis Nabi, itu kata-kata seorang ahli tasawuf. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang daripada jihad kecil dan jihad perang kepada jihad yang besar, iaitu jihad melawan nafsu. Di sana para ulama menyatakan sebab apa dikatakan jihad nafsu ni besar? Kerana jihad melawan nafsu ini berterusan. Jihad melawan musuh ni waktu tertentu je. Ketika kita katakan musuh masuk ke negara, waktu tu kita berperang, waktu tu menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau musuh tak ada, tak berjihad dah. Tapi jihad lawan nafsu ni berpanjangan. Macam kita mari dalam program kuliah ni jihad lawan nafsu. Jihad lawan nafsu. Kita mari dalam program kuliah ni, jihad kita ialah jihad melawan nafsu. Sebenarnya kalau kita tak lawan nafsu, kita tak boleh mari sini. Bebek kita duduk dengan anak cucu kita, duduk tengok cerita Doraemon, tak mari. Jadi kita boleh lawan nafsu. Sama juga macam kita nak bangun subuh, kita katakan kalau kita tak boleh nak lawan nafsu kita, kita akan jual semayang, kita beli dengan tidur. Nafsu. Itu katakan jihad nafsu ni, dia berterusan jihad nafsu ni. Kerana Allah Ta'ala beri kepada manusia ni ada sifat, ada nafsu di diri kita. Beza kita dengan binatang ni, binatang dia ada nafsu, tak ada akal. Kita ada nafsu, ada akal. Sebab tu Allah Ta'ala mengamanahkan untuk menguruskan dunia ini ialah manusia. Sebab apa? Kalau diuruskan oleh orang lain, oleh makhluk lain, dunia ini tidak maju, tak berkembang. Sebab tu bila malaikat kata dia nak urus jadi khalifah, Allah Ta'ala kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu. Allah Ta'ala tahu. Sebab manusia ni dia ada nafsu. Maksud nafsu ni dia ada kehendak. Kalau malaikat dia tak perlu handphone. Pasal apa? Nak ada. Manusia ni ada nafsu, dia tak mudah berhubung. Nak kereta supaya dapat lindung panas matahari, hujan, nafsu. Selain daripada kita katakan kita nak berkahwin sebagai nafsu, ni semua ada kena nafsu. Kita buat bendang, ada nafsu.
nafsu. Dia jihad ni, sebab dikatakan, orang dikatakan jihad ialah manjahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang berjihad melawan nafsu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Bukan senang kan? Ni tak kita tadi, macam tuan-tuan semua nak mari kuliah ni, bukan senang. Kalau tak dapat untuk nak tewas nafsu, kita tak mari nafsu kan? Dia ada ketiga juga nafsu ni tuan-tuan. Sebab tu iman kita ni yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Saya pun sama. Kadang-kadang ada orang panggil ceramah, panggil kuliah, panggil usrah. Ada ketika yang kita malas. Allah, malas nak pergi hari ni. Itu nafsu kita dapat menguasai diri kita. Tekoh waktu rajin, tak ada orang nak panggil, kita pergi dah. Tu orang kata apa? Tu nafsu kita, tewasnya kita, nafsu jahat tewas kita. Jadi artinya kalau kita tu yang dikatakan jihad ini ialah kita jihad lawan nafsu. Sebab tu dikatakan jihad lawan nafsu ni besar, kata ulama. Hatta orang tak akan pergi berperang dengan jihad qital, lawan berperang dengan jihad perang, kalau nafsu dia tak dapat ditundukkan. Dia boleh pergi berperang, dia boleh pergi berjihad di medan perang, sebab dia telah dapat tewaskan nafsu dalam diri dia. Itu dikatakan jihad itu ialah wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Atau Allah Ta'ala. Dia ujian kita tuan-tuan. Kita nak buat baik ni, ada ujian dia. Ada ujian dia. Nak buat baik. Sebab tu kita baca dalam kisah bukan hadis Nabi kan, dalam kitab Ridhus Salihin pun ada cerita bab berkenaan dengan hak orang bertaubat. Tu ustaz pun cerita selalu dah. Bab taubat, dia bunuh 99 orang. Tiba-tiba mari kepada dah bunuh 99 orang, dia insaf nak bertaubat. Dia jumpa dengan seorang tok guru, alim tapi tak faqih. Alim tapi tak faqih. Dia kata, aku ni dah bunuh 99 orang, boleh tak aku nak bertaubat? Tok guru tu kata tak boleh. Hang bunuh orang 99 orang. Dia pun ambil pedang, bunuh boleh cukup 100. Orang kata apa? Alang-alang celup kasam, biar sampai ke pangkal lengan. Jahat-jahat dah. Maknanya tak ada hope, tak ada harapan. Dia pergi dengan seorang alim tapi faqih, ada wisdom, ada hikmah. Dia kata, saya ni dah bunuh orang 100 orang dah, aku nak taubat boleh tak? Boleh. Dia kata positif dia boleh kata. Tapi syarat satu ya, hang kena hijrah daripada kampung ni. Kena hijrah daripada kampung ni. Kalau gagah juga duduk kampung ni, memang hang tak boleh nak taubatnya. Dia pun pergi hijrah. Dalam perjalanan hijrah dia meninggal. Waktu dia meninggal tu, malaikat ada yang nak bawa masuk ke neraka, ada masuk surga. Allah Ta'ala kata ukur jenazah ni, kalau dekat dengan kampung asal dia, letaklah neraka. Kalau dekat dengan kampung yang nak hijrah tu, letak di dalam surga. Maka bila ukur tiba-tiba dekat dengan kampung hak yang nak hijrah, masuk surga. Pasal dia betul-betul nak taubat dengan Allah Ta'ala. Ini kisah taubat lah. Itu kita bincang bab lain, bab taubat. Nak ceritanya taubat. Saya nak ambil moral story-nya, ceritanya ialah bila nak buat baik ini kena tinggal kampung halaman. Itu sebab tu hak yang penagih dadah kan. Bila dia isap dadah balik ke kampung halaman, dia kenal balik lah. Pasal jumpa dengan geng lama. Sama juga kalau suami kita duduk isap rokok tu, nak berhenti rokok tu, dia tak boleh duduk semeja dengan orang isap rokok. Tidak, tak boleh. Dia tagih. Bila dia tengok kotak rokok bensin tu macam Parkinson, geram. Dia pun tidak geram. Sak pegang letak, nak ambil, tak ambil kan.
Tu orang isap okok. Sebab tu dia tak boleh. Dia bawa asap okok tu tak boleh. Dia ingat balik okok tadi. Dia tak boleh duduk. Kalau duduk, gagah duduk juga, sah lepas tu dia isap okok. Sebab tu, saya kalau orang isap okok ni, jangan suruh berhenti. Suruh isap banyak lagi. Orang isap okok ni semua cakap pandai ni. Semua cakap pandai. Tuan-tuan tengok, semua ada hujah belakang. Kalau hak jenis ustaz mengaji agama ni, dia pandai. Dia kata apa, ustaz isap okok ni? Hei, Imam Syafi'i pun kata makruh. Hanya Imam Syafi'i mana hebat? Jam kita. Dia kata tu. Semua cakap pandai mana ni? Semua cakap pandai. Ini ustaz saya ni, saya pernah sekali dialog dengan dia gitu. Dia bersyarah saya. Kita pun diam dulu. Dia ustaz. Ada seorang tu dia mengajak. Sambil mengajak tutorial. Isap okok. Ngajak usul fiqh. Memang pakar usul fiqh kan? Hebat. Usul fiqh kan? Tu hak cakap pandai, hak ustaz. Hak tak ustaz pula, kita nasihat dia, Pak Long, isap okok tak apa elok lah. Hak nasihat aku tu 3 orang doktor dah, 3 mati dah, aku tak mati lagi. Dia duduk pergi kata aku tu, cakap pandai semua. Cakap pandai orang isap okok ni. Cukup pandai orang isap okok. Sebab tu kita kata hang isap banyak. Sebab tu kakak-kakak kalau suami isap okok banyak, hak biasa sekotak bagi 3 kotak. Betul. Lepas tu pula kita pula orang duk cakap ekonomi bak-jibat cermat ni. Seokok ni membazir kata. Apa cuba kira tengok okok sehari sekotak apa dia. Tu dah berapa lama seokok. Lah, dia tanya kita, hang umrah berapa kali dah? Sekali tak pergi. Aku 7 kali dah tau. Isap okok yang hang kata isap okok, hang sekali tak pergi lagi. Jam pala jam. Sebab tu kata orang isap okok cakap pandai. Ada ustaz saya tadi lah isap okok. Dia tu saya pergi ziarah dekat hospital, dia kena jantung. Nak okok lagi ustaz? Oh tak mau dah. Dia berhenti rokok tu bukan kes taubat, kes kena makan ubat. Sebab tu orang isap okok ni rokoklah bersama rokok yang rokok. Biar dia isap okok. Biar dia ngak baru dia berhenti. Kalau tidak cakap pandai, suruh oleh dia. Larang macam suruh. Habis okeylah, nak cerita baik. Nak balik cerita tadi ialah ceritanya jangan kita berkawan dengan orang yang macam tu. Tiba pasal apa? Memang kita akan. Sebab tu nak isap okok berhenti, jangan berkawan. Kalau berkawan memang orang dadah bersama. Kita bersama nak bertaubat. Ada satu masa saya pernah jadi pesara ITM tu, saya pergi ceramah satu camp lah. Pegawai pemerintah. Dia pegawai pemerintah ni dulu ni Allah. Cukup buah lah orang bang. Bini dia arak semua minum, dia kata. Dia cerita saya. Mayang dah. Cuma dia kata dia mari umur 40 dia mari terfikir. Ini orang kata hidayah. Dia kebetulan dia kata dia anak seorang, anak tunggal. Dia duk fikir, dia kata mak aku mati dah, ayah aku mati dah. Aku ni tunggal seorang ni. Kalau aku duk panggil macam tu, kesian kat mak aku dengan ayah aku dalam kubur. Kesian kat mak aku, ayah aku buat. Siapa nak doa lagi, aku ni anak tunggal. Dia main gitu. Dia pun tobat, kata tinggal semua benda tu. Tapi dia kata ustaz, cabaran banyak. Yang kata cabaran banyak. Kita biasalah kadang-kadang bila dia main golf, dia kata main tenis, maghrib mengertilah muka kita taubat dah. Memang jahat pula kawan-kawan ni. Jip warung nampak lah ni, ada kutu buat itulah dah. Bila pakai kepiah putih pula, dia kata bilang api Mekah lah. Tak nampak orang hantar dekat kali hampir yang kapal selam kan. Dia perli tu banyak tu. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahan ni, payah. Kita pula dulu tak pakai tudung kan. Dah mula pakai tudung, pakai jilbab elok semuanya. Mula ada pelik. Ustazah. Jadi kalau kita tak tahan tu, warok nampak dah pakai tudung elok, dulu hang tak pakai tudung. Jadi sebab tu kita katakan tadi, bila nak taubat benda ni, jangan duduk dengan, kalau tidak kita akan terikut-ikut dengan rentak-rentak orang lain. Baik, sebab tu kita katakan nafsu. Nafsu ni itulah dia, kita kata orang berjihad sebenarnya ialah orang yang dia akan berjihad melawan nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita tak akan buat taatan kepada Allah Ta'ala kalau nafsu kita tu menguasai diri kita. Kita tak akan menderma, kita tak akan infak, kita tidak akan keluar zakat, kita tak akan buat segala-galanya tadi kalau diri kita dikontrol oleh nafsu yang kuat dalam diri kita.
Sebab tu kalau kita nafsu kita kuat, maka menyebabkan kita tak boleh untuk nak menguasai untuk melakukan benda-benda yang baik tadi. Yang akhir sekali dia kata wal muhajir man hajara dzunuba wal khataya. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan semua dosa dan kesalahan dia. Itu dikatakan muhajir. Kerana hijrah ni dia tak berlaku lagi selepas daripada pembukaan kota Mekah. La hijrah ba'da fathi Mekah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Hari ni kalau kita pergi Mekah ke, kita pergi ke Madinah, dia tak sebut nama hijrah dah. Hijrah dah tak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Kota Mekah. Tapi yang ada hijrah pada hari ini ialah hijrah yang man hajara zunuba wal khataya. Kita berhijrah daripada melakukan dosa dan juga melakukan kesilapan. Kita meninggal benda-benda yang buruk-buruk, tertinggal. Tak mau dah benda-benda yang tak elok ni kita tinggal semua. Tu baru kita hijrah. Hijrah. Ada seorang tu dia tukang jahit perempuan lah. Dia tukang jahit perempuan. Dia perempuan. Waktu tu kebetulan isteri saya waktu duduk hospital dengan dia sebilik. Saya sembang dia kerja tukang jahit, dia kata nama baik lah, orang baik. Tapi dia kata dia hijrah dulu tak apa dia duduk buat baju-baju fashion pelik-pelik ni. Tapi bila ada insaf sebagainya kan, orang duk mari suruh buat kain hak jenis belah semuanya. Dia pun kadang-kadang buat silap, dia jahit habis. Orang main tanya lah, kenapa jahit habis? Dia Allah tersilap pula, tak apalah pakailah baik jahit habis. Di mana nak sebutnya dia hijrah daripada dulunya duk jahit tak kisah pakaian macam mana pun, dia terasa bersalah sebab dia buat macam tu. Buat macam tu. Kita tak apa. Sebab tu kata tadi dalam untuk kita nak kembali ke jalan Tuhan, tinggalkan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala tak bagi ni tadi, insya-Allah di sana Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita kebaikan yang abadi kepada kita. Hijrah. Allah Ta'ala beri pada kita untuk berhijrah, tinggalkan benda-benda yang buruk kepada benda-benda yang baik. Itu yang masih ada lagi kepada kita yang disebut sebagai konsep hijrah ni tadi. Hijrah tak ada lah. Nak pergi ke Mekah tak ada hijrah dah. Hijrah yang ada ialah kita berhijrah daripada meninggalkan perkara-perkara yang minal khataya wa zunub, daripada kesalahan dan juga daripada dosa. Itu yang masih lagi ada kepada kita untuk kita nak laksanakan. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, inilah perkara-perkara yang perlu kita semua menjadikan diri kita itu sebagai pedoman, panduan dalam kehidupan kita yang selama ini. Kerana kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik. Untuk kita nak menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua kita ini semuanya akan berjumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Sebab apa kita kena mati? Sebab kita hidup. Ada setengah orang kata, Ustaz, boleh tak saya tak nak mati? Boleh, jangan hidup. Awak hidup mesti matilah kan. Mesti matilah, macam kita lah, jadi manusia. Tak nak siapa pun seorang minta jadi manusia. Menyesal lah saya jadi manusia. Bukan kita minta jadi manusia. Kalau kita jadi ayam daging mudah, 45 hari orang sembelih, orang tak tanya apa dah. Kita ni mesti jadi manusia. Jadi manusia ni ada seorang kata, tak apalah Ustaz, hidup atas dunia ni payah nak bebek mati. Tak, mati bukan penyelesaian. Ada lagi satu. Kita ialah alam kita ialah alam barzakh, alam kiamat akan dilihat. Kita manusia, sifat itulah nature yang akan kena kepada kita semua. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesejahteraan yang baik kepada kita semua. Dan aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada apa persoalan